Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala asy-syaikh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan ketahui olehmu bahawa seiradah itu pada ahli sunnah lain daripada suruh dan redha dan ilmu. Maka terkadang menghendaki dan menyuruh dan redha ia dengan sesuatu seperti iman Abi Bakrin radhiyallahu anhu, dan tiada menghendaki dan tiada menyuruh dan tiada redha ia dengan dia, yakni dengan sesuatu seperti kufur Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu. Dan terkadang menghendaki dan tiada menyuruh dan tiada redha ia Allah dengan dia dengan sesuatu seperti kufur Fir'aun. Dan terkadang menyuruh dan redha ia Allah dan tiada menghendaki ia Allah dengan sesuatu seperti imannya Fir'aun. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Faridatul Faraidi fi Ilmil Aqaidi karangan bagi Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki. Kita masih lagi di dalam perbahasan sifat iradah. Panjang perbahasan sifat iradah ni. Daripada tahun lepas masuk ke tahun ni nak masuk bulan 8, bulan 7 tak habis lagi bahasa sifat iradah. Panjang bahasa sifat iradah.
karena dia bersabit dengan qada qadar Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita senantiasa berada di bawah qada dan qadar Allah. Nah, tu. Baik. Hari ini sambung laginya kata Syekh Ahmad bin Muhammad Zain, dia kata kan, dan ketahui olehmu. Kalau dalam Arab dia kata i'lam. Tu i'lam artinya utlubul ilma hatta tata'allam, tuntut ilmu sehingga kamu mengetahui, kamu memahami, dan kamu i'tiqad di dalam hati kamu, serta kamu ajarkan kepada mereka yang menjadi tanggungjawab atas kamu. Kerana perkara ni bersabit dengan akidah, bersabit dengan usuluddin, bersabit dengan iman, bersabit dengan pegangan kita. Maka fardu ain atas kitanya kena ketahui dulu. Nak tahu kena belajar. Kalau tak belajar tak tahu. Bila tak tahu tu bercakap merapu tu, ikut suka dia nak bercakap. Bagi orang hak jahil tak ada rasa berapa. Tapi kalau orang mengaji dengan orang jahil bercakap, yang ngiling pala berat nak cakap lagu tu. Tu. Mana? Ni hak kita nak masuk bahas. Kadang-kadang orang kita ya tukar antara irada Allah, ketentuan Allah, menentunya Allah pada perkara-perkara yang berlaku ni, dengan suruh perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia anggap apa hak Tuhan suruh itulah hak Tuhan kehendak. Padahal suruh dengan kehendak Tuhan itu berbeza. Ini tu. Bapa tu wajib mu kena tahu, mu kena faham, mu kena i'tiqad dalam hati, serta mu kena ajar orang yang menjadi tanggungjawab atas kamu. Buh dulu elak, supaya terbeza kamu dengan puak Mu'tazilah. Ni isyarat nak menolak pendapat Mu'tazilah ni. Karena bagi Mu'tazilah, antara kehendak Allah dengan suruh Allah, perintah Allah, itu berlazim-laziman. Maknanya benda tu lah mengautomatikkan. Tiap-tiap benda hak Tuhan tentu, itulah hak Tuhan suruh. Siapa kata? Mu'tazilah kata. Maka kerana tu Mu'tazilah kata Tuhan tak menghendaki benda-benda yang buruk, benda-benda yang jahat. Tu kenapa? Kerana kalau Tuhan menghendaki benda jahat, sedangkan benda jahat tu dia tegah. Dia larang, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu hampiri zina. Tiba-tiba dia kata Tuhan kehendak, Tuhan menentu satu orang tu berzina. Zalim lah Tuhan. Zalim lah kata Tuhan. Tu Mu'tazilah. Lagu mana tengok? Maka di sisi Mu'tazilah, ketentuan Tuhan dengan perintah Tuhan benda yang sama. Tiap-tiap benda hak Tuhan suruh, itulah mesti Tuhan kehendak, Tuhan menentu. Maka tu dijadikan orang panggil menentu dengan perintah Tuhan tu benda yang sama. Padahal perkara tu berlain-lainan. Dengar dah. Dan ketahui olehmu, hei mukallaf, hei orang yang menuntut ilmu, tahu gapo? Maf'ul, akan bahawa seiradah. Iradah siapa? Yakni iradah Allah lah. Iradah sini dengan makna masdari. Apa? Yakni ta'alluq dia, menentu. Kehendak sini iradah dengan makna masdari, bukan iradah dengan makna ismi. Kalau iradah dengan makna ismi, itu satu sifat yang ada di zat Allah, iaitu penentu. Hak tu satu. Wujudiyah ada. Sekira-kira kalau dibukakan tirai hijab, pasti akan dapat nampak sifat penentu Allah yang satu. Ta'alluqnya, ta'alluq tu orang panggil hijab. Tugas sifat penentu Allah ni menentu. Menentu tu orang panggil makna masdari, yakni ta'alluq bagi sifat penentu, iaitu menentu. Maka iradat sini dengan makna masdari apa?
makna ta'alluq bagi sifat penentu. Apa? Menentu. Jadi kalau bahasa Melayu kita, dan ketahui olehmu akan bahawasanya menentu Allah Ta'ala itu pada ahli sunnah, yakni di sisi ahli sunnah wal jamaah. Sebut kata ahli sunnah wal jamaah ni, di dalam medan ilmu aqaidil iman yang paling populernya ialah mazhab al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Tapi bukan dua tujuh ahli sunnah wal jamaah. Ni buka dalam kitab syarah bagi Ihya'i Ulumiddin Ittihaf Sadatil Muttaqin karangan Imam Al-Hafiz Az-Zabidi, mana dia nakal perkataan Imam Subki, iaitu ahli sunnah wal jamaah ada 4 golongan. Pertamanya ialah dalam medan aqaidil iman, iaitu Asy'ariyah Maturidiyah. Yang keduanya ahlul athar, iaitu muhaddisin Hanabilah. Ahlul hadis dipanggil. Yang ketiganya mazhabil arba'ah, mazhab fiqh yang 4 adalah. Dan yang keempatnya sadatus sufiyah, para imam tasawuf yang mu'tabar, Imam Juni Al-Baghdadi dan sebagainya. Itu ahli sunnah wal jamaah. Tapi kehendak di sini dalam perbahasan ilmu akidah yang popularnya idza utliqa ahli sunnati wal jamaah fal muradu bihi al asy'ariyatu wal maturidiyah. Gitu dah. Menentu Allah Ta'ala ni di sisi ahli sunnah wal jamaah lain daripada suruh mana amar. Kalau dalam bahasa Arab panggil amar. Lain mana tak serupa, itu mana lain daripada suruh Allah. Masuk kata larangan Allah. Tu amar daripada Allah, nahyun daripada Allah, itu tak sama dengan diri menentu Allah. Menentu Allah Ta'ala menentu bukan sama mesti dengan perintah dia dan larangan dia. Benda lain-lain, itu nak sebut gitu, tak sama, tak serupa. Dengan makna iradah itu bukanlah diri suruh, diri perintah, diri amar. Bukan diri larang. Bukan pula melazimi. Mana melazimi? Tiap-tiap benda hak Tuhan suruh pasti Tuhan kehendak. Tak. Lain-lain tu. Kerana apa? Kerana iradah atau menentu ni ialah kena kepada ta'alluq sifat iradah, iaitu satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Adapun amar, perintah Allah, larangan Allah, itu ialah ibarat daripada kalam Allah. Kalam, nanti kita tak masuk lagi perbahasan sifat kalam ni. Kalam satu je sifat kalam Allah. Tapi min haitsu ta'alluqi, daripada sekira-kira tugas ta'alluq kalam ni menunjuk, memberitahu, dilalah dia panggil, menceritakan, maka terbit 5 dia panggil kalamullah. Mana? Kalam amar. Perkataan Allah yang bahasa perintah, suruh, aqimus solah wa atuz zakah tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu kami kalamullah tu. Atau orang panggil kalamun nahi, kalam tegah, wala taqrabuz zina wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Ataupun kalam khabar, cerita, wa idh qala Musa liqaumihi. Dan contoh, cerita khabar, cerita nabi-nabi dulu dan sebagainya. Ataupun kalam wa'dun wal wa'idu, janji baik dan janji buruk. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Itu contoh. Kalau jannati zumara itu maknanya kalam wa'dun, janji baik. Kalau jahannam neraka juga, wa'id, janji buruk. Maka perintah Allah, larangan Allah itu orang panggil sifat apa? Tu satu daripada ta'alluq sifat kalam Allah, bukan diri sifat kalam. Satu daripada ta'alluq sifat kalam Allah.
Adapun menentu, nah itu sifat iradah lain-lain tu, tidak berlazim-laziman, tidak mengautomatikkan, tidak kata perkara hak Tuhan suruh mesti Tuhan akan hendak gitu juga, Tuhan tentu gitu juga, tak mesti gitu. Contoh ni, contohnya Tuhan suruh tak kita sekalian manusia ni masuk Islam, suruh. Nah, udkhulu fis silmi kaffah, masuklah kalian ke semua di dalam Islam dengan secara kafah, sempurna, lengkap, jangan separuh-separuh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, itu kalamun nahi pula, jangan kalian ikut jejak langkah natan setan. Tadi kalamun amri, perintah, masuklah kalian semua ke dalam Islam dengan sekaliannya, jangan kalian ikut jejak langkah syaitan. Suruh larang, betul tak? Tuhan suruh ikut Islam semua sekali, Tuhan larang kita ikut syaitan semua sekali. Tu amar dan nahi pada satu ayat. Baik, realiti yang berlaku, adakah semua orang masuk Islam? Manusia atas muka bumi ni semua masuk Islam ke? Tak. Nampak tak? Realiti yang berlaku, semua orang masuk Islam tak? Tak. Semua masjid surau lah ke? Tak. Semua madrasah pondok tahfiz lah ke? Tak. Nah, ada tokong, ada kuih, ada gereja, nah, ada kelak malai, kelak danduk disko. Tengok. Realitinya tak gitu berlaku. Tu. Maka Tuhan suruh masuk Islam semua sekali, suruh. Tapi Tuhan akan hendak tak semua manusia ni masuk Islam? Tidak. Beza tu. Mu'tazilah ya pelik sini. Sebab apa? Bagi dia mustahil Allah Ta'ala menentu perkara yang jahat, perkara yang buruk. Maka perkara yang buruk ni, perkara yang jahat, mana? Kufur, maksiat, fasik, apa ni? Hamba tu sendiri yang menentu, hamba tu sendiri yang menjadi, bukan Allah. Allah tak sangkut paut. Tu tengok, ini bahaya ni Mu'tazilah gitu. Lepas tu Allah Ta'ala menentu hak molek-molek, hak baik-baik, iman, Islam, ihsan, ibadat, taat, khusyuk, tawaduk, zuhud, harat, tu. Lepas tu kalau maksiat, takabur, ujub, riak, sum'ah, togok agok, judi, zina, itu bukan Tuhan tu. Itu makhluk tu sendiri. Sebab apa? Sebab dibinakan pendapat Mu'tazilah di atas usul, salah satu daripada usul pegangan, usulul khams dia panggil, usul yang 5 bagi Mu'tazilah. Wajib atas Allah berbuat solah dan aslah. Wajib atas Allah berbuat baik kepada hamba dan yang terlebih baik pada hamba. Wajib atas Allah. Maka ini usul Mu'tazilah ni karuk sesat lagi menyesatkan. Sebab apa? Sebab kalau kita kata wajib atas Allah buat benda baik dan yang terlebih baik pada makhluk, kalau wajib tu wajib akal, bermakna benda buruk ni benda tentu tidak lagi tak ada. Tengok. Kalau wajib tu wajib akal, benda buruk ni benda tentu tidak lagi tak ada. Sebab wajib tu wajib akal. Sedangkan benda jahat, benda buruk ni ada wujud benda hak jahat. Wujud orang curi, wujud orang bengong, orang tolong, macam-macam ni. Tak ada pasal-pasal duk gi maki agama, duk gi maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kena berdarah hidung, berkicak muka. Tak ada pasal-pasal. Apa tak tahu dia tu. Tu wujud benda jahat-jahat gitu. Tu. Ya sebenarnya orang hak maki agama ni tidak membawa kekurangan kepada agama. Dia maki Nabi Muhammad bagaimanapun, Nabi Muhammad tetap mulia. Tetap mulia.
perbuatan kita yang tersalah dalam agama itulah yang boleh menjatuhkan martabat agama di pandangan manusia. Itu. Tapi nak macam mana? Orang kadang-kadang kita tak boleh nak tahan. Ghirah. Apa? Dia rasa sedih. Nabi dia dihina, dimaki. Kita tak kena nak tahan. Kalau ada Sayyidina Umar lah ni, puya sembelih orang lagu tu. Nak Sayyidina Umar, naik mahkamah sokmo lah Sayyidina Umar ada ni. Mai pedai sokmo, ya, izin aku Rasulullah nak pacung tekak orang ni. Siap. Tu dah. Tu. Mudah-mudahan orang tu barangkalinya dia tak berapa sihat mana tu. Artinya benda jahat wujud dah. Wujud. Jadi kalau wajib atas Allah buat benda baik, benda terlebih baik pada hamba, wajib tu kita kata wajib akal. Bermakna benda jahat ni tentu tidak, lagi tak ada. Sedangkan benda jahat ni ada, wujud. Bukan tak wujud dah. Tu kita kata wajib situ wajib akal. Kalau kita kata wajib atas Allah buat benda baik dan terlebih baik pada makhluk, pada hamba ni orang panggil wajib syarak. Kalau gitu Allah bukan Tuhan lah. Sebab apa? Sebab ada tekanan di atas dia. Tuhan kena buat baik. Tak buat baik Tuhan pun masuk neraka kau mana? Hai berat lagu tu. Ni teruk lagi ya panggil. Tengok. Wajib gapo tu Mu'tazilah? Senyap Mu'tazilah tak ada jawab. Maka sebab tu katanya Imam Ahmad Ad-Dardir Al-Maliki, wa man yakul fi'lus salahi wajaba 'alal ilahi qad asa al-adaba. Barang siapa yang i'tiqad, wa man yakul fi'lus salahi wajaba 'alal ilahi qad asa al-adaba. Barang siapa yang i'tiqad, berbuat yang baik pada hamba tu wajib atas Tuhan, maka sesungguhnya benar-benar telah jahat adablah dia dengan Allah. Qad asa al-adaba, benar-benar jahat adab, jahat akhlak dia dengan Allah. Sebab apa jahat akhlak, jahat adab dia dengan Allah? Sebab dia menyandarkan perkara yang tidak pada Allah. Wajib akal Allah buat benda baik. Kalau gitu benda baik ni benda tentu ada. Tak terima nak kata tak ada. Benda jahat benda tentu tak ada. Tak terima nak kata ada. Sedangkan jahat baik ni ada, terima, tak ada pun terima. Bukan wajib, harus saja bagi Allah Taala. Harus. Kalau kata wajib atas Allah tu wajib syarak. Lagi teruk. Maknanya Allah pun kita juga wajib atas kita semaya maghrib tadi. Wajib syarak tadi. Kalau tak semaya neraka. Kayak gitu ya. Tu wajib syarak. Kalau wajib syarak atas Allah kena buat baik pada hamba. Tuhan pun makhluk juga, mukallaf juga Tuhan. Dijanji neraka Tuhan kalau tak buat baik. Berat lagi tu. Jadi jahat akhlak orang cakap tu. Sebab tu Mu'tazilah orang jahat akhlak dengan Tuhan. Lepas tu lagu mana pegangan kita orang ahli sunnah wal jamaah? Buat baik, buat benda buruk pada hamba, pada hak Allah Ta'ala harus saja. Harus. Sebab tu ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang miskin, ada yang papa kedana. Kalau Tuhan wajib buat baik pada hamba, semua kaya belaka. Semua jadi tu agung belaka. Semua jadi Perdana Menteri belaka. Pas apa ia nak buat masjid besar hari ni? Itu awak buat masjid saya nak saya labur, saya bagi duit juta-juta. Saya pun tuan agung kak. Awak lah buat. Siap. Siapa nak buat rumah? Siapa nak pergi akad ikan di laut ni? Siapa nak sembelih lembu nak? Siapa nak menanam padi ke apa? Tak ada lah itu agung lah kak. Maka Tuhan ya pandai. Sebab tu ya bijak. Walau basatallahu rizqa li'ibadih la baghaw fil ard. Kalau Allah Taala buat sama belaka rezeki hamba, hacul lebur bumi ni. Tuhan Maha kaya. Dia buat ada hak sangat kaya, ada raja, ada bangsawan, ada orang yang kaya biasa, sederhana kaya, ada orang yang cukup-cukup makan, ada orang miskin, ada pakai, ada papa kedana, ada gelarangan. Tu nak ayat kata harus bagi Allah Taala buat benda baik atau buat benda buruk pada hamba. Kalau wajib Tuhan buat benda baik, kita makan sedap semua. Kadang-kadang ada makan nasi dengan ikan kering. Bila? Dekat-dekat nak akhir bulan. Maggi saja. Habis duit awal bulan kaya pula dah. Tu. Tu bahagian nisbah kijai dunia. Kijai agama pula lagu tu juga. Kalau wajib atas Tuhan buat benda baik dan terlebih baik pada hamba, semua wali belaka untuk kita ni. Semua nabi belaka. Semua khusyuk belaka semaya. Dah.
Ada hak tak semaya, ada hak semaya, ada hak semaya sore, ada hak semaya Jumaat, ada hak semaya khusyuk, ada hak tak khusyuk, ada macam-macam jenis. Ada hak ikhlas, ada hak riak, ada hak ujub. Macam-macam. Sekira-kira hakikatnya yang menentu siapa? Allah, fa'ilul mukhtar. Tuhan yang menjadi, memperbuat segala perkara yang berlaku ni, dan dialah yang maha menentu. Jadi menentu Tuhan tu sekalian perkara. Maka menentu bukan diri suruh dan bukan diri larang. Gitu dah. Lain daripada suruh, lain daripada larang. Mana dalil Quran yang Ustaz weh? Tu kita main dalil akal tadi. Dalam Qurannya Allah Taala firman, "Walau syaa'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin." Walau syaa'a rabbuk, kalau menghendaki, kalau Tuhanmu menentu, kalau Tuhanmu nak, walau syaa'a rabbuka, kalau Tuhanmu nak, kalau Tuhanmu nak tentu, la amana man fil ardi kulluhum jami'a, pasti mudah bagi Allah untuk jadi ke semua manusia ni mukmin muslim berlaku. Tak ada kena mungkin dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau munnak. Tak ada kena mungkin ke taif kena lepak ke batu. Siapa bertakut darah dalam kasut. Tak ada kena mu hijrah lah. Tak ada kena mu sendiri jadi rasul pun. Kalau aku nak, Tuhan kata aku boleh buat semua orang mukmin berlaku atas muka bumi tanpa mu tu berdakwah. Boleh. Realitinya semua mukmin belaka? Tidak. Ada mukmin, ada kafirnya. Berarti Tuhan tidak kehendak semua manusia tu mukmin belaka, muslim belaka. Walau Tuhan suruh semua orang mukmin muslim, suruh lain. Suruh lain, suruh. Tuhan suruh tak semua orang Islam? Suruh. Udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Masuk kalian ke dalam Islam semua sekali. Jangan kalian ikut syaitan, jejak langkah syaitan. Tapi hak Tuhan kehendak, hak Tuhan tentu tidak seperti mana hak dia suruh, hak dia larang. Hak dia nak, ada yang ikut agama Islam, ada yang ikut jejak langkah syaitan. Ada itu ni. Ada. Tu tengok dah. Tu. Dan redha, yakni lain daripada redha. Apa? Iradah tu lain daripada redha. Lain. Tak sama dengan redha. Tu dah. Redha ni apa? Tinggal i'tirad. Tinggal bangkangan, itu dia panggil redha. Tu asal makna. Tuhan tak pakai, Tuhan tak tik. Itu orang panggil asal makna redha. Tapi maksud yang dikehendaki redha Allah Ta'ala ni, mana Allah Ta'ala terima sesuatu, dan Allah Ta'ala balas ke pahala, Allah Ta'ala balas ke balasan yang baik. Itu dia panggil redha. Jadi di atas satu pendapat ulama, iradat tu lain daripada redha. Sebab apa lain daripada redha? Ada orang Allah Ta'ala menentu dia tu semaya, tapi Allah tak redha. Mana? Allah tak balas pahala pada dia. Ada? Semaya dia. Tunggal langgok. Zikir juga, baca Quran juga, mengajar juga, mengaji juga, naik haji ke Mekah juga, sedekah juga, tapi Tuhan tak redha. Ada? Mana? Tuhan tak balas pahala. Tuhan tentu dia tu zahirnya nampak orang soleh, semaya, tutup aurat, zikir, baca Quran, ustaz naik haji ke Mekah tok haji tapi Tuhan tak balas pahala. Maknanya Tuhan tentu tak dia buat baik, Tuhan tentu, tapi Tuhan redha tak dia? Tak redha. Ada? Bermakna antara iradat dengan redha juga di atas satu pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah lain. Tapi di atas satu pendapat yang lain pula, dia masuk jadi sama juga iradat dengan redha. Tu khilaf lafzi lah tu. Khilaf lafzi. Kenapa khilaf lafzi? Di atas pendapat ulama yang mengatakan redha dengan iradat tu suatu juga, mana benda tu lah,
dengan makna Allah Ta'ala tentu dia buat baik, baik sengoti sehingga dibalas ke pahala. Itu tu baik-baik sungguh. Mana kalau semaya khasyuk sungguh. Kalau semaya tu betul-betul ikut hak rukun, syarat bagi tiap-tiap rukun, zahir batinnya, khasyuknya. Itu tu maknanya menentu dengan redha tu hak sama. Apa? Yang ni dengan makna Allah Ta'ala menentu orang tu buat baik-baik sungguh. Nah. Tapi di atas pendapat ulama yang mengatakan menentu dengan redha tu lain-lain, maknanya Allah Ta'ala menentu orang tu buat baik dari segi zahir saja. Tapi hakikatnya batin bagi perbuatan dia boleh mengusahakan perkara yang baik tadi tu, semaya tu baiklah. Tapi batinnya riak, ujub, sum'ah, takabur, macam tu. Ya, so dia hak paling kuat sekali ibadat dalam kampung ni, tak ada orang lain dah. Siap. Maka tu redha tak? Tak redha. Apa? Tak dibalas pahala. Itu di atas pendapat ni, iradat dengan redha pun benda lain-lain juga. Benda lain-lain juga. Nah. Dan ilmu yang ni lain daripada ilmu. Iradat tu mana menentu Allah Ta'ala tu bukan diri mengetahui Allah Ta'ala. Kerana ilmu tu pengetahuan, dengan makna tahu lah sini. Ilmu sini dengan makna masdari juga. Apa? Mengetahui. Duk cara ta'alluq ni. Duk cara ta'alluq. Bukan dengan makna ismi, bukan dengan makna pengetahuan. Ilmun di sini dengan makna mengetahui. Dengan makna masdari. Ta'alluq bagi pengetahuan, iaitu mengetahui. Maka mengetahui Allah Ta'ala sekalian perkara. Benda wajib Allah Ta'ala tahu atas jalan wujub. Benda mustahil Allah Ta'ala tahu di atas jalan istihalah. Benda jaiz Allah Ta'ala tahu di atas jalan jawaz. Dan pengetahuan Allah tidak terdahulu dengan jahil. Pengetahuan Allah meliputi secara umum dan secara detail, kulli dan juz'i. Allah Ta'ala tahu muafakat dengan benda perkara tersebut berlaku, gitu. Dan belum perkara tu berlaku pun Tuhan Maha mengetahui dah. Sedangkan menentu ni perkara yang mungkin saja, perkara yang harus, jaiz saja. Jadi lain daripada mengetahui. Mengetahui, Tuhan Maha mengetahui segala perkara. Tuhan tahu, Tuhan lain pada Allah tak ada. Tuhan tahu. Tuhan tahu zat dia dengan sifat-sifat dia sempurna. Tuhan Maha mengetahui. Itu benda wajib, benda mustahil, istihalah tadi. Istihalatul mustahil, benda wujubul wajib tadi. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Patut adakah iradat Allah Ta'ala menentu benda wajib, benda mustahil? Tak. Iradat Allah hanya menentu perkara yang harus. Perkara yang harus. Tengok dah. Di sinilah kefahaman orang yang mengatakan Allah harus berkehendak buat zalim pada hamba terbabas. Walaupun ada sebahagian ulama Maturidiyah mengatakan sebahagian ulama Maturidiyah dan pendapat Ibn Taymiyah, dia kata oleh kerana Allah Ta'ala memperwajibkan diri dia berbuat adil pada hamba, maka zalim atas hamba tu tidak dia mahu berbuat zalim, tetapi harus. Ada pendapat pening sikit. Sebab dia ambil hujahnya dalam hadis kudusi. Allah Ta'ala kata, inni haramtu zulman ala nafsi. Inni haramtu zulman ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan akan kezaliman di atas diriku. Maka aku haramkan kezaliman itu di atas diriku. Mana kezaliman itu dia kata, kalau Tuhan nak boleh, tapi Tuhan tak ambil. Tak nak, tak menentu dengan buat zalim pada hamba. Sedangkan zalim tu perkara mustahil atas Allah Ta'ala. Maka iradat Allah tidak berhadap kepada perkara yang mustahil. Kena ingat baik tu. Zalim ni maknanya tasarruf fi ghairi martabatihi, wad'u syai' fi ghairi martabatihi, tasarrufu syai' fi ghairi martabatihi. Mempergunakan sesuatu yang tidak pada tempat dia. Sedangkan makhluk ni semua hak Tuhan belaka. Maka sebab tu tak timbul isu zalim. Sebagaimana Mu'tazilah, dia kata kalau Allah Ta'ala menentu perkara yang jahat, sedangkan perkara yang jahat tu Tuhan larang.
Tiba-tibanya Tuhan yang tentukan makhluk tu berbuat jahat, maka zalim Tuhan. Sedangkan dia larang, dia janji api neraka akhirat kelak siapa dia buat jahat. Nah, tiba-tibanya hamba tu buat jahat dengan ketentuan Allah Taala. Akhirat esok Tuhan pubuh hamba tu dalam neraka. Zalim Tuhan kalau lagu tu. Ulama ahli sunnah wal jamaah jawab, tidak zalim. Kerana apa? Pertama sekali hamba makhluk ni ialah milik Allah. Nah, zalim ni kita pergi guna benda bukan milik kita tu zalim. Kereta jiran tetangga kita pergi cak warna pink, zalim sungguh. Nah. Kalau kereta kita sendiri ikut kita nak cak warna apa pun, warna-warna pelangi pun boleh. Kereta kita sendiri milik kita. Maka hamba ni milik Allah, ikut Tuhan nak tasarruf lagu mana pun. Itu jawab dengan cara mudah tu. Lebih-lebih lagi tidak zalim. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bagi pada hamba ni iradat dan kudrat yang baharu. Apa tugasnya kudrat dan iradat pada makhluk? Untuk boleh memilih dan mengusaha. Sebab tu Tuhan kata, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Mana-mana orang nak beriman silakan, mana-mana orang nak kufur dipersilakan. Bebas gitu. Tu sebab tu kita ni orang panggil mukhtaran zahiran. Pada zahirnya kita bebas memilih. Malam ni nak pergi masjid kau nak pergi disko, bebas. Tidak kata nak pergi disko meletup selalu kereta meletup. Perik dah tak sedar dah, tutup habis disko kalau tu kat ni. Tak ada, memang pergi patulah ke? Dia kerja agak situ ke? Dia duduk agak situ ke? Tak ada duk pecah perut ke? Nak semaya ke tak usah semaya? Tak usah pecah perut selalu. Neraka selalu terbakar panas gitu. Tak ada orang tinggal semaya kalau lagu tu. Dah. Nak semaya sila, tak boleh semaya sila. Bebas tak memilih. Kita boleh pilih secara zahirnya. Tetapi secara batinnya, secara hakikatnya, pilihan kita tu ketentuan Allah. Kita pilih hak baik, kita pilih pergi masjid contoh. Maka tahulah kita bahawasanya pilihan kita nak pergi masjid hari ni ketentuan Allah sedia kala lagi Tuhan tentu. Atau nak pergi merokok malam ni, nak pergi curi malam ni. Hakikatnya juga ketentuan Allah sedia kala lagi. Sungguh. Tu. Sebab itulah kita lepas dah. Ingat balik. Tiga masalah, duanya haram, satunya harus. Mana? Dua yang haram. Pertama, dia guna ke hujah ketentuan Allah untuk menghalalkan perbuatan zalim dia. Itu tak boleh. Haram. Seumpama raja-raja ke, orang-orang kerajaan ke, dia nak buat zalim pada rakyat, dia nak bunuh. Ni bukan saya ni, Tuhan tentu saya nak bunuh awak ni. Ekonomi kita ni jatuh begini ni ketentuan Allah. Jangan sedihlah. Dia guna ketentuan Allah untuk mengharuskan orang panggil perbuatan zalim dia. Apa hukum? Haram. Satu. Yang kedua, seorang yang menggunakan hujah ketentuan Allah untuk mengelak daripada dihukum hukuman oleh qadi, oleh hakim. Dia kena rigak ke polis. Sebab apa? Merogoh. Lalu tok hakim pun nak jatuh hukuman. Cukup saksi gapo bukti ada belaka. Dia kata nanti dulu tok hakim. Nanti dulu, jangan jatuh hukum itu. Tok hakim kena tahu saya merogoh ni pun ketentuan Allah. Hak ini lagu ni haram. Sebaliknya yang terakhir yang harus tu lagu mana? Yang ni orang tu contoh perogoh tadi tu. Dihukum dah. Dulu dia perogoh bersiri, kena rigak kau boleh. Naik mahkamah, jatuh hukum. Kena godai, kena katak dah. Dalam jail. Menjalani hukuman dah. Lepas tu habis hukuman dia jalani, balik kapung. Balik kapung, orang kapung tak boleh terima. Dia masuk kedai rucik, orang tutup. Dia masuk kedai kopi, orang sepak. Dia nak pergi masjid, orang ludah atas muka. Tok bila pula tu ludah? Tui, perogoh gih. Jauh tu. So mari masjid kotor muni, jahat muni. Maka ketika tu harus tak dia berhujah dengan hujah tadi? Harus. Boleh dia berhujah. Untuk apa? Untuk menutup mulut-mulut manusia yang menghina sedangkan dia sudah bertaubat pada Allah. Boleh. Maka sebab tu ahli sunnah wal jamaah, hamba ni mukhtaran zahiran majburan batinan.
Secara zahirnya kita bebas memilih. Nah, bebas memilih. Tetapi secara batin, secara hakikatnya, kita juga di dalam milik Allah Ta'ala, ketentuan Allah. Nah, kita bebas memilih contoh. Tak ada orang nak bawa kereta ni nak suruh aksiden. Aku sahaja aku bawa kereta ni biar selok, biar mati. Hacu lebuh kereta. Begitu ke? Ada. Betul tak? Orang nak laju, nak cepat, nak selamat. Begitu belakang. Okay? Dia pilih. Apa? Bawa kereta ni nak selamat, nak cepat siapa, nak selamat. Nah, dia usaha bawa ikut orang panggil undang-undang. Mana tepat boleh laju ya laju, mana tepat kena slow ya kena slow. Mana tepat kena segenar dia segenar. Tak cukup segenar waktu ubik tangan pula nak tunjuk ke orang kata dia nak litah ke berapa. Nah, tiba-tiba aksiden juga. Kenapa tak? Bebas milih. Kita boleh pilih. Kita boleh usaha. Tapi iradat dan kudrat Allah yang menentu dan menjadikan segala-gala. Kita tak payah lawan. Tak payah lawan. Dan dia kata jadi. Nah, mana boleh aksiden? Tak tahulah kau. Kau rasa kau bawa selud dah. Kau rasa kau bawa cermat dah. Kita pilih nak slow, usaha nak selamat. Tapi kalau dah Tuhan tentu kena aksiden, Tuhan jadi ke perbuatan aksiden ke? Tak nak mengelak dah. Dah siapa masa? Tengok. Tu dah. Jadi kalau orang tu kata Tuhan harus buat zalim, hak ni pendapat yang syaz. Yang syaz. Yang tidak sepatutnya untuk digunakan. Sebab apa? Sebab kalau dia kata Tuhan harus, Tuhan harus menghendaki berbuat zalim pada hamba, tetapi Tuhan tidak mahu berbuat zalim, sedangkan mahu menentu kehendak ni berhadap perkara yang harus. Zalim Allah Ta'ala ni mustahil aqlan wa syara'an. Tuhan sekali-kali tidak berlaku zalim pada hamba. Tu tengok. Habis itu. Jadi nak cerita sininya apa hak kita kena wajib tahunya? Menentu Allah itu bukan diri suruh, diri larang, diri redha dan diri mengetahui Allah. Lain-lain belaka tu. Dan tidak saling berlazim-laziman. Tidak saling mengautomatikkan. Tidak kata automatik benda Tuhan suruh mesti Tuhan menentu gitu. Dah, Tuhan kehendak gitu. Dah. Tak mesti lagu tu. Tengok lagu mana. Maka terkadang. Maka artinya kerana terkadang. Begitu tak apa. Ni maka tafriq. Ataupun maka sini bukan tafriq dak. Maka for fasihah dia panggil. Jatuh pada tempat jawab bagi soal yang ditakdirkan. Seolah-olahnya ada orang tanya Tok Syekh Ahmad bin Muhammad Zain, lalu bagaimanakah rupanya lain menentu Allah dengan suruh Allah, larang Allah, redha Allah dan mengetahui Allah? Maka aku jawablah lagu ni, dia kata. Maka terkadang terkadang di mana ketika-ketika jare-jare dia gitu dah. Maka terkadang ketika-ketikanya tekoh-tekoh, kalau bahasa Kelantan gitu, tekoh-tekoh, terkadang-terkadangnya menghendaki, makna menentu dan menyuruh. Allah Ta'ala menghendaki, Allah Ta'ala menentu, dan Allah Ta'ala pun menyuruh dan redha ia Allah dengan sesuatu. Terkadangnya ada benda hak Tuhan nak, Tuhan tentu sesuatu tu, dan sesuatu tu pun Tuhan suruh juga, dan Tuhan redha benda tu. Mana misalnya? Contoh, gapo dia sesuatu tu? Contoh seperti iman Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Seperti iman daripada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi iman pada Abu Bakar As-Siddiq, Allah tentu dak Abu Bakar beriman? Tentu sedia kala. Allah suruh dak Abu Bakar beriman? Suruh. Nama dak. Dan Allah redha dak iman Abu Bakar? Redha. Bahkan iman yang paling berat di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ialah iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jika ditimbang di atas satu neraca iman Abu Bakar dan dihimpun sekalian iman umat Nabi SAW di atas daun neraca yang sebelah lagi, nescaya lebih memberati iman Abu Bakar As-Siddiq. Sebab tu namanya As-Siddiq. Digelar dengan As-Siddiq. Apa As-Siddiq? Pertama, istiwa az-zahir wal batin. Sama di antara zahir dengan batin dia. Zahir lidah dia begitu, batin hati dia pun begitu juga. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, kenapakah digelar As-Siddiq pada Abu Bakar? Kerana dia tidak ada bersenggang sedikit satu saat apabila Nabi cerita gapo-gapo, pasti dialah orang yang pertama membenarkan. Tu. Dia pertama yang mengiyakan. Terima lalu dah. Inilah usaddiquhu bima huwa ab'adu min zalika. Tika mana Abu Jahal tanya, Abdullah bin Abi Quhafah, nama dia sebenar Abu Bakar Abdullah bin Abi Quhafah. Sahabatmu Muhammad tu orang duk cerita kata pergi ke Palestin, sebentar tak ada, semalam tak ada, berapa minit dah dia pergi dah ni. Mu rasa boleh terima ke? Abu Bakar kata, inilah usaddiqu, aku membenar, aku terima apa hak Nabi cerita tu, bima huwa ab'adu min zalik, dengan lebih pada tu aku terima. Maka Abu Bakar ni tak ada pernah ada waktu satu saat untuk dia mikir, tak ada. Kalau Nabi keluar daripada mulut Nabi gapo, selalu dah betul, benar, terima. Bahkan iman tu sendiri didefinisikan dengan tasdik, betul tak? Iman tu tasdiqur rasul wa tasdiqu bima jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam ma ulima minad dini bid darurah. Itu dia panggil iman, membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perkara agama yang diketahui dengan secara mudah. Tengok. Lawan bagi iman ialah kufur. Apa kufur? Takdzibur rasul, mendustakan Nabi. Tak percaya ke Nabi. Wa takdzibu bima jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam ma ulima minad dini bid darurah, dan mendustakan apa yang dibawa datang oleh Nabi daripada perkara agama yang diketahui dengan secara mudah. Nabi kata semaya 5 waktu wajib, haruh je, kafir selalu mendustakan gapo hak Nabi bawa datang. Zina ni haram, sunat nah. Kafir selalu apa? Mendustakan apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka iman pada diri Abu Bakar ni ialah benda hak Tuhan tentu, sesuatu yang ditentu oleh Tuhan, dan sesuatu yang disuruh oleh Tuhan, dan sesuatu yang diredha oleh Tuhan. Terkadangnya sekali tu, nampak tak? Contoh tu satu. Dan terkadang, dan tiada menghendaki ni atah pada kata menghendaki pasal sepepak baru. Dan terkadang tikoh-tekoh ada kalanya, mana gitu, tikoh-tekoh ada kalanya, terkadangnya tiada menghendaki, tiada menentu Allah Ta'ala, padahal tiada menyuruh. Allah Ta'ala tak suruh, makna Allah Ta'ala larang. Tu biar kata tak nak suruh, mana larang lah gitu. Sebab suruh dengan larang ni dua perkara hak saling berlazim-lazimah. Bila kita buat hak Tuhan suruh, bererti kita tinggal benda hak Tuhan cegah gitu. Nahyun dan amrun ni benda hak lazim berlazimah dah. Ya mengautomatikkan. An-nahyu 'ani syai' amrun bididdihi. Al-amru bisyai' nahyun 'an diddihi. Gitu. Sebab tu kalau orang kata jemaah tabligh ni ataupun fofo ustaz ni, tak kira lah jemaah tabligh ke fofo ustaz, tak berani nak cegah benda mungkar, duk suruh buat benda ma'ruf saja. Orang cakap lagu tu jahil, bodoh. Bodoh pas kata belakang jilat cok. Tu ada Kelantan cakap lagu tu kasar sikit. Apa? Bila kita suruh benda ma'ruf, automatik kita cegah benda mungkar. Gitu. Kita suruh orang semaya, pada makna kita larang orang tinggal sembahyang. Tinggal sembahyang mungkar tak? Mungkar. Jangan kita duk sedap mulut kata saya tabligh ni berani suruh benda ma'ruf ni. Aja dengan cakap lagi tu. Suruh orang pergi masjid saja tak ada. Orang duk pergi berzina, duk pergi nak, tak berani nak larang. Suruh benda ma'ruf tu automatik cegah benda mungkar.
Suruh semaya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu. Tu lagu tu. Sebab tu kita cegah orang. Jangan buat gini. Pada makna suruh orang buat sebelah lawan benda kita cegah. Kita suruh buat benda ni, mana kita larang benda hak sebelah lawan bagi benda hak kita suruh. Dia mengautomatik ke. Gitu dah. Padahal tiada menyuruh, bermakna Tuhan larang benda tu. Dan tiada redha ya Allah pada perkara dengan dia dengan sesuatu tersebut. Apa misalnya? Seperti kufurnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tengok. Kufur Abu Bakar Tuhan tentu tak? Tak. Sebab tu Abu Bakar tak kufur. Abu Bakar beriman. Dan Tuhan suruh dak orang tu kufur, Abu Bakar kufur? Dah. Jangan kufur. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan kamu orang Islam. Tengok. Tuhan larang boh ke? Jangan. Patu Tuhan redha tak dengan kufur? Tuhan tak redha. Mana ada orang kafir Allah Taala balas syurga? Tak ada. Dah. Lama kita kata tak apa, masing-masing agama buatlah kebaikan, mudah-mudahan Allah balas akhirat esok syurga belaka. Syurga siapa? Nah, syurga hanya untuk orang mukmin, muslim, muhsin. Nah, gitulah gitu. Ni. Oleh kira ada bapak kita pluralisme agama ke? Nah. Kata bapak kita jangan duk arahlah. Nah, anda Kristian, anda ibadat cara anda, saya ibadat cara saya. Allah yang menilaikan, Allah balas kalian syurga, kami pun syurga. Sama-sama kita boleh masuk syurga akhirat esok. Weh. Kalau gitu ubah habis agama biar jadi susah mudah gitu. Nah. Tengok. Jadi kufur di Abu Bakar, benda hak Tuhan tak tentu, benda hak Tuhan tak suruh, bahkan larang, dan benda hak Tuhan tak redha. Iman pada Abu Bakar, benda hak Tuhan suruh, benda hak Tuhan tentu, benda hak Tuhan redha. Hai tengok. Dan terkadang menghendaki oleh Allah, Tuhan tentu sesuatu tu, dan tiada menyuruh. Allah Ta'ala tak suruh. Tuhan tentu tapi Tuhan tak suruh, makna Tuhan larang. Nampak tak? Dan tiada redha ia Allah dengan dia dengan sesuatu tadi. Tuhan tak redha. Mana misal contohnya? Seperti kufur Fir'aun. Kupu pada Fir'aun ni benda hak Tuhan tentu tak? Tuhan tentu. Sebab tu Fir'aun kupu. Tapi Tuhan suruh tak Fir'aun kupu? Tak. Tuhan larang bahkan Fir'aun kupu. Bahkan Tuhan suruh Nabi Musa, Nabi Harun pergi dakwah Fir'aun. Tu tengok. Tuhan redha tak Fir'aun tu kufur? Tak. Tuhan tak redha. Bermakna antara suruh, amar, perintah Allah dengan iradah Allah perkara yang berlain-lainan. Tengok, tak sama ni. Macam sekarang Tuhan suruh tak semua orang jadi Islam? Suruh. Tuhan suruh. Tapi Tuhan tak menentu, Tuhan tak kehendak semua manusia tu jadi Islam. Maka sebab tu Tuhan kata, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Adakah patut engkau hai Nabi Muhammad nak mengerasi di atas manusia sehingga mereka tu jadi mukmin? Lagi ke aku tidak kehendak semua orang jadi mukmin. Walaupun aku suruh semua orang mukmin, tapi aku tak kehendak, aku tak menentu. Kalau aku nak tak ada kena berdakwah hai Nabi Muhammad. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'ah. Aku boleh buat semua manusia ni mukmin muslim. Tak ada seorang pun hak kafir atas muka bumi. Aku boleh buat mudah. Tapi dah, aku tak kehendak lagu tu. Masyiatillah tidak gitu. Iradatillah tidak lagu tu. Kehendak Tuhannya nak supaya ada orang Islam, ada orang kafir. Ada orang baik, ada orang jahat. Tu hak Tuhan tentu, hak Tuhan kehendak. Tapi Tuhan suruh dak orang tu jadi jahat, orang tu jadi kafir, orang tu jadi dak. Tuhan larang bahkan. Itu nak cerita kata antara suruh larang dengan ketentuan Allah perkara yang berlain-lainan dan tidak lazim melazimi. Dan terkadang menyuruh, Allah Ta'ala suruh sesuatu tu dan redha ia, Allah Ta'ala redha. Dan tiada redha tadi. Redha betul dah. Tak salah dah. Dan redha ia, redha dengan makna Allah Ta'ala balas jahat. Itu maksud sini dah.
dan redha ia mana Allah Ta'ala balas jahat, dan tiada menghendaki ia Allah dengan sesuatu mana seperti imannya Fir'aun. Fir'aun beriman benda hak Tuhan suruh dak. Fir'aun tu beriman Tuhan suruh. Nah, lepas tu Tuhan redha dak iman tu, Tuhan redha dengan iman. Gitu. Tapi Tuhan nak dak Fir'aun tu beriman? Tidak. Bila lagi Tuhan tak kehendak Fir'aun tu beriman? Sedia kala belum Fir'aun tu Tuhan buat, belum makhluk ni wujud bahkan. Tuhan tentu dah Fir'aun tu mati kafir. Nah, bukan nanti Fir'aun mati tenggelam. Wa aghraqna ala Fir'aun, kami tenggelamkan Fir'aun dalam laut noh. Baru lepas tu baru Tuhan tak ada arah lah Fir'aun kafir juga, tak ada arah lah. Baru tahu Tuhannya Fir'aun kafir. Nah, kalau lagu tu jahil lah Tuhan. Nah. Tuhan tahu sedia kala Fir'aun kafir, dan Tuhan nak Fir'aun tu kafir. Tuhan tentu Fir'aun tu kafir. Nah, tu Tuhan suruh dak Fir'aun tu kafir? Tidak. Nah, Tuhan suruh Fir'aun tu beriman? Suruh. Tapi Tuhan tidak nak Fir'aun tu beriman. Bila? Sedia kala lagi. Dan Tuhan tahu Fir'aun tu tidak beriman, sedia kala lagi. Itu jadi duduk bening. Peningnya rasa. Mana jadi bening gitu. Nah, tak ada bening ya. Tak ada bening. Betul sungguh. Tu. Jadi sebab tu kita tak nak ayat. Kalau aku jadi Tuhan, aku tak buat dah Fir'aun ni. Dah. Tuhan buat tu ada hikmat belaka. Nah, ada hikmat. Bapa Tuhan buat ada hak jahat, ada hak baik, ada hak zalim, ada hak adil, ada hak mukmin, ada hak kafir, ada hak munafik. Ada hikmat dalam setiap perbuatan Allah, karena dia Al-Hakim, Maha bijaksana. Nah, terkadangnya kita tahu hikmat, terkadang kita tak tahu apa hikmat Allah Ta'ala buat. Nah, antara hikmat supaya jadi pengajaran kepada kita orang ke belakang. Itu dah habis. Dan yang demikian itu mana yang tersebut, yang demikian itu mana? Benda hak Tuhan suruh terkadang Tuhan kehendak dan terkadang Tuhan redha. Benda hak Tuhan kehendak terkadang Tuhan larang, terkadang Tuhan tak redha. Ya belik habis. Nah, ya tidak berlazim-lazimah. Benda hak Tuhan nak terkadang Tuhan larang dan terkadang Tuhan redha. Semua perkara hak disebut tadi tu kerana hikmah. Kerana hikmah, yakni kerana hikmah Allah, kebijaksanaan Allah yang mengetahui ia Allah akan hikmat kebijaksanaan yang tersebut. Kita tak tahu. Lepas tu kita berhaklah nak kritik Tuhan. Tak kena Tuhan buat lagi ni. Jangan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tu dalam Quran sebut. La yus'alu amma yaf'alu. Nah, tidak boleh menanya kalian kepada Allah daripada apa perkara yang Allah Ta'ala buat. Bukan hak kita nak tanya, apa Tuhan buat gini? Apa Tuhan buat gini? Tak ada hak mu nak tanya Tuhan. Wahum yus'alun. Padahal mereka itu manusialah yang akan ditanya. Nah, kita tak ada hak nak tanya Tuhan. For kita kena ingat polis lah. Polis hak tanya kita soal siasat kita. Bukan kita pula soal siasat polis. Bukan. Maka gitu juga. Tuhan hak akan tanya kita. Ketika mu aku buat, ketika mu aku tentu jadi baik, boleh buat amal ibadat, apa mu sebagai hamba? Apa tanggungjawabmu sebagai hamba? Kata ketika tu saya rasa saya lah paling kuat sekali amal ibadat tu, tak ada dalam kapur ni. Kalau gitu mu takabur, sila neraka. Itu. Nah, apa tanggungjawabmu sebagai hamba? Ketika tu saya syukur padamu, hai Tuhan. Nah, saya tak rasa saya ni banyak amal ibadat, semua kurnia ilmu syurga. Ketika mu aku nak tentu dengan berlaku maksiat, apa tanggungjawabmu sebagai hamba? Mula-mula taubat kat Tuhan, kena 2-3 kali malah dah taubat, neraka pergi. Sila neraka. Nah, tu. Hang ni jawab lagu mana? Aku taubat, hai Tuhan. 100 kali aku takdir jatuh maksiat. 100 kali aku taubat. Kerana rahmat-Mu luas itu kerana Mu berjanji at-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Orang taubat daripada dosa seperti mereka yang tidak ada dosa. Sila masuk syurga. Dosamu aku hapus. Artinya kita hamba buat kerja hamba, jangan duk soal Tuhan. Tuhan akan soal kita. Hei mamat, ketika mana mu aku beri nikmat kaya, duit banyak, harta banyak, apa tanggungjawabmu sebagai hamba?
Rasa duit ni hak saya tu ada orang lain dah kaya seperti saya kerja pagi petang siang malam ni. Mudah-mudah demo nak minta zakat, nak minta sedekah. Mu sekalian korung nggih. Apa korung dah mu? Nah. Kalau dia jawab kata, Allah, saya takwa pada Allah. Saya takut padamu Tuhan. Nah. Saya siasat daripada halal ke. Nah. Kena belanja perkara yang halal ke yang haram. Saya tanggungjawab tekuk haul nisa saya keluarkan zakat. Nah, sedekah-sedekah saya rek tangan nak keluar. Nah, tolong fuqara wal masakin. Syurga. Mamat, ketika aku takdir kamu jatuh miskin, apa pendapatmu? Tak puas hati juga tu, apa kalau kaya saya seorang miskin. Tak puas hati dengan aku. Tak puas hati ni. Nak aku lagi. Tak puas hati dengan Tuhan. Nah, ngaku lagi. Tu kalau jawab kata, Allah, saya sabar. Nah, ini ujian untuk saya lah Tuhan di dunia. Maka Tuhan maha kasih pada hamba yang sabar. Artinya kita hamba ni yang duduk soal perbuatan Tuhan. Kita kena tunai tanggungjawab kita sebagai hamba. Bila diuji dengan ibadat taat, syukur. Bila diuji dengan maksiat, taubat. Bila diuji dengan nikmat, takwa pada Allah. Bila diuji dengan payah, susah, redha. Nah, atau sabar, redha atau taslim, tinggi sekali. Itu. Tuhan dia buat ikut dia, moga kerja dia Tuhan kan. Tu gitu dah. La yusalu amma yaf'alu wa hum yusalu. Tidak ada hak manusia nak menanya akan Allah daripada apa barang yang Allah perbuat. Wahum, padahal mereka itu manusialah yusaluna yang akan disoal oleh Allah Ta'ala. Habis situ. Kemudian maka jadilah segala bahagi itu empat, dan redha itu lazim bagi suruh. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Kemudian kita akan masuk pula dan dalil iradat Allah Ta'ala. Baru nak masuk dalil setahun lebih ngaji bab iradat saja ni baru nak masuk menyatakan dalil yang menunjuk kata mesti Allah bersifat dengan iradat. Tentu tidak, Allah tidak ada sifat penentu sifat iradat. Sambung semula pula insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.